Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cooler Master ada hantar casing terbaru mereka untuk saya review, iaitu Cooler Master Masterbox MB320L ARGB. Dia punya tagline tu memang better after dark mirror. So alang-alang saya nak review casing dari mereka ni, saya fikir macam why not saya buat tutorial pasang PC untuk audience baru Mona Lisa, untuk subscriber baru Mona Lisa. So anda pun akan tahu macam mana kita nak pasang PC, dari pasang prosesor, CPU, cooler, motherboard, RAM, SSD sampai akhir lah. So anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Dalam video kali ni saya akan review Cooler Master MB320L. Sambil tu saya akan kongsikan dengan anda tutorial untuk pasang PC sendiri. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa. Jom. So, ini dia prosesor atau nama panggilan dia CPU, Compute Processing Unit. Ada dua atas muka bumi, kita ada Intel dan juga AMD. Dan untuk projek kita kali ni, saya pilih Ryzen 3. Yang lagi tepat ialah Ryzen 3 2300X. So, prosesor ni dia datang dengan 4 core dan 4 thread. Dalam prosesor, biasanya kalau kita beli prosesor, kita akan dapat percuma kipas dia ataupun nama popular dia sebagai stock cooler. So kipas dia ni sangat penting sebab bila prosesor kita digunakan, dia akan mengeluarkan haba. Dari situlah kita perlukan cooler ataupun kipas untuk sejukkan prosesor. Sekarang kita letak tepi dulu prosesor dan juga dia punya cooler, dan ini dia kita punya motherboard. So untuk motherboard ni saya pilih B450 Aorus M. So kita boleh nampak ada logo Aorus dekat situ. Motherboard ni boleh dikatakan antara motherboard yang bagus juga. Dia datang dengan 4 slot RAM. Lepas tu dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk SATA. Lepas kita ada logo Aorus dekat sini. Lepas tu kita ada 4 slot RAM. Lepas tu dia ada heatsink. Lepas tu dia ada 6 slot SATA dekat sini. Lepas tu dia ada audio noise. Dan kita boleh nampak lagi dia datang dengan satu M.2 slot, which is dia dah bagi heatsink kepada kita. Boleh dikatakan antara motherboard yang berbaloi untuk kita belilah. Ada dua PCI untuk kita sambung graphic card dan juga mungkin Wi-Fi card kita. Dan sekarang apa yang kita akan buat, kita akan pasang prosesor AMD Ryzen 3 2300X ke soket prosesor dekat sini. So dekat sini kita buka dulu dia punya lock. Dan kita ambil kita punya prosesor. Biasanya untuk prosesor AMD, dia punya pin ada dekat prosesor dan dia punya soket ada dekat motherboard. Untuk pastikan kita boleh sambung prosesor dan juga prosesor dekat motherboard, kita kena pastikan yang soket untuk motherboard dan juga soket untuk prosesor sama. Macam ni AM4. So motherboard pun kita kena cari AM4 lah. Dan dia punya pin biasanya ada dekat prosesor. Dan kalau dekat motherboard dia akan ada lubang. Biasanya saya panggil yang ni jantan, dan yang motherboard ni kita panggil betina lah. Oops, no, jangan fikir lucah. Cara untuk masukkan prosesor ke dalam motherboard kita ni, kita kena cari dia punya gold arrow dekat sini. So gold arrow dekat sini, anak panah dekat sini, kita kena cari juga anak panah dekat motherboard. Dan kita lagakan dia. Okay. So kita dah masukkan. Pastikan semua masuk dengan elok, barulah kita klik. Puas hati. So sekarang kita dah selesai pasang prosesor dekat kita punya motherboard, bosku. Dan apa yang kita kena buat, langkah seterusnya ialah kita kena pasang CPU cooler ataupun kipas prosesor dekat motherboard kita. Dan untuk AMD, kita tak perlukan tapak-tapak ni. Kita kena buang jauh-jauh. Jadi masa ni lah kita perlukan satu makhluk yang dipanggil sebagai screwdriver. Okay, so ini dia screwdriver yang saya dapat percuma masa buat review TechWare Quad suatu ketika dahulu. Nyah kau dari sini. So sekarang kita dah ada tapak dia dekat sini. Dan pastikan sebelum kita letak kita punya CPU cooler, fan cooler ataupun kita panggil sebagai stock cooler ni, kita kena pastikan kita letak thermal paste dulu. Okay, thermal paste tak perlu letak banyak, letak sikit pun tak ada masalah dah. Dan masa screw ni, pastikan anda tak screw satu tu sampai habis. Anda kena screw sikit-sikit supaya daya yang dikenakan ke atas motherboard nampak macam pensyarah fizik
pula kali ni. Supaya daya yang dikenakan oleh CPU cooler terhadap motherboard tu dia balance. Kalaulah kita tekan satu sudut saja dengan kuat, dia akan merosakkan. Merosakkan tak tahan. Saya bimbang motherboard anda patah lah. Tu je isu dia. Okay, dah nampak dia punya daya skru tu. Kalau bunyi macam tu dah tu tanda dia lah tu. Tu tanda dia, okay. Okay. So, dekat CPU cooler biasanya dia akan datang satu kabel untuk dia punya fan. So, kalau anda kira ni, dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita kena masukkan dalam CPU fan punya soket dekat sini. Biasanya dia ada dekat belah atas lah. Let's say anda tak pasang benda ni, anda pasang dekat soket lain. So, bila kita buka komputer nanti akan keluar warning. Weh, kenapa tak pasang CPU cooler? Dia akan warning kita lah. And menyampah juga benda tu sebenarnya. Dan sekarang apa yang kita nak buat ialah kita akan pasang RAM dan juga SSD dekat motherboard ni. Sudah tentu untuk RAM dan juga SSD, saya akan guna RAM SSD yang disponsor kepada saya. Yang pertama disponsor oleh ADATA XPG. So, ini antara RAM yang mahal juga. Total 16GB. Kita pasang dekat sini. Pastikan anda pasang selang-selang supaya ada clearance ataupun ada ruang untuk kita punya motherboard tu bernafas lah. Okay, pasang. Cara dia senang saja pasang dia sampai bunyi klik. Dah siap pasang dah. So, untuk SSD kita akan pasang dekat sini. Macam saya bagi tahu, motherboard ni sangat bagus sebab dia bagi kepada kita SSD heatsink yang mana jarang diberi kepada pengguna. Tahniah gigabyte. Cucuk je masuk dekat sini. Pastikan masuk dekat slot yang betul dekat bawah tu. Okay, nice. Dan kita screw lah. Screw. Dan kita ambil dia punya heatsink tadi. Cucuk dekat sini. Dia ada lubang dekat situ. Lepas tu screw juga supaya lekat. Of course, suhu untuk SSD sebenarnya jarang lah tinggi kan. Tapi just be precautious. Prevent better than cure. So, kita letak juga. So, sekarang kita dah lengkap. Kita dah pasang CPU. Kita dah pasang processor dekat kita punya motherboard. Motherboard, nama ringkasan dia, nama popular dia ialah MOBO. M-O-B-O. Motherboard. M-O. Board. B-O. Board. So, MOBO nama ringkasan dia. Lepas tu kita dah pasang RAM dan kita dah pasang M.2 SSD lah. Apa yang kita nak buat sekarang, kita akan beralih ke casing dan juga power supply. Okay, disebabkan video ni disponsor oleh Cooler Master, jadi saya nak review lah produk yang mereka hantar kepada saya, iaitu Cooler Master Masterbox MB320L ARGB. Kenapa dia ada letak ARGB? Sebab casing ni dia dah pun datang dengan dua fan 120mm yang ber-LED RGB. Sayangnya walaupun dia dah datang dengan dua fan dekat sini, tapi fan dekat belakang tak ada. Itu yang saya frust sikit lah dengan Cooler Master MB320L ARGB ni. Dan kalau kita tengok dia punya design sedikit berbeza dengan Masterbox yang lain, yang mana dia punya tempered glass. Anda boleh tengok dekat sini sebenarnya ada tempered glass. Dia bukan satu tempered glass yang full, tapi dia ada satu besi PSU cover dekat sini. So, dia punya tempered glass tu lebih kurang macam 2/3 daripada side panel ni. So, dekat depan kita boleh mount sebenarnya 3 biji fan 120mm. Di belakang 120mm, satu biji saja. Dan di atas ni kita boleh letak dua fan 120mm ataupun 240mm. Dan dia datang dengan magnetic filter. So, ini dia magnetic filter. Dan kita boleh tengok yang clearance untuk casingnya agak luas. Dia punya graphic card, kita boleh mount graphic card yang 333mm. Kalau masukkan MSI RTS 2080 Trio pun muat ni. Lepas tu dia punya heatsink dia lepas hingga 166mm. Okey, kalau kita ukur dia punya top panel dengan motherboard. So, motherboard kita akan pasang dekat sini. Jarak dia sekitar 50mm macam tu. Jadi kita pasang radiator dan juga fan takkan ada masalah lah. Dan kalau kita ukur jarak daripada dia punya motherboard tray ni ke second fan, jarak dia lebih kurang dalam 4.5cm macam tu. So, tak ada masalah kalau kita pakai motherboard yang heatsink dia besar bapak gedabak macam tu. Okey, kita tengok pula apa yang dia offer dekat input-output connection. So, casing ni dia datang dengan satu reset button. Lepas tu ada headphone jack, ada microphone jack, ada satu power button dengan LED sekeliling dia. Ini adalah logo Cooler Master, okay. So, ada dua
USB 3.0 dan ada satu LED untuk dia punya hard disk lah. Di bahagian hadapan ni kita boleh nampak dia punya special. So depan dia pakai satu acrylic yang sangat gelap, dan actually tagline untuk Cooler Master Master Box MB320L ni ialah better after dark mirror. So dekat hadapan ni dia pakai acrylic yang sangat gelap, kita boleh tengok muka kita. Kita boleh nampak muka kita dekat situ, dia ada pantulan. But tujuan utama kenapa dia pakai acrylic yang sangat gelap ialah supaya lampu LED ARGB yang ada dekat kipas tu dia nampak samar-samar macam tu, nampak vibrant, sangat lawa. Dan dekat tepi ni kita boleh nampak dia ada lubang-lubang mesh yang mana diperlukan untuk udara keluar masuk bagi menambah baik dia punya cooling system dekat dalam lah. Dan kita akan beralih ke bahagian belakang motherboard tray. Jadi inilah dia ruang di belakang motherboard tray, ruang di mana kabel-kabel akan berlegar-legar dekat sini. So jarak antara motherboard tray hingga ke side panel sekitar 20 mm. Jarak yang ataupun kita cakap keluasan yang agak luas juga untuk kita susun-susun kabel dekat belakang. Dan menariknya tentang motherboard tray dekat belakang ni ataupun untuk kabel management, untuk pengurusan kabel wayar, bukan pengurusan jenazah, okey. So dekat sini dia buat satu longkang macam tu. Jadi kita boleh sorok kabel dengan sangat bagus lah. Dekat sini pun ada pemegang kabel dan kita boleh nampak dekat sini kita boleh mount dua SSD SATA, dan dekat sini kita ada hard disk cache, yang mana hard disk cache ni sebenarnya kita boleh alih kepada 3 position lah. Sama ada kita nak pakai yang paling depan, yang tengah ataupun yang paling belakang, bergantung kepada ruang yang kita nak antara power supply dan juga hard disk cache tadi. Sekarang apa yang saya akan buat ialah saya akan pasang power supply dekat sini. Power supply pun saya akan guna power supply yang disponsor kepada saya, iaitu Aigo GT G500. So power supply, bila kita nak beli power supply ataupun nama famous dia PSU, Power Supply Unit, kita kena pastikan yang power supply kita beli tu mempunyai sijil. Bukan sijil halal, tapi sijil power supply itu sendiri. Macam Aigo GT 500 ni dia ada 80 plus bronze. Kita jangan tengok berapa watt yang dia offer, sebab banyak je power supply yang boleh offer watt yang tinggi-tinggi tapi hakikatnya dia tak mampu bawa graphic card yang power-power. So untuk Aigo GT 500 ni dia datang dengan sertifikat bronze. Of course yang lagi power ada silver, ada lagi power gold, dan ada yang gila-gila power platinum lah, dan harga dia pun gila-gila mahal lah. Dan menarik tentang Aigo GT 500 ni, dia pun dia punya kabel jenis full modular. Maksudnya kita boleh cabut kabel yang kita tak nak guna dan kita boleh pasang kabel yang kita nak guna. Dan untuk case kali ni saya akan guna kabel yang standard untuk power supply, iaitu kabel 24 pin. So kabel 24 pin kita akan sambung dekat sini. Alright, lepas tu kita akan pasang kabel 8 pin, yang mana kabel ni pun ialah kabel untuk kita punya motherboard. Ni kita panggil dia sebagai patah kabel. Patah pong. Kalau anda pernah main game tu memang shock kan? Kenapa dia tak keluar versi mobile? Siapa tak tahu. So ini ialah SATA kabel, ini ialah patah kabel. Dan kita pun akan pasang power supply punya graphic card punya. Kita nak 6 kabel yang 6 punya, sebab kita akan pakai RX 5500 XT. So basically kita hanya akan pakai kabel-kabel ni. Yang lebihnya kita tak payah guna, kita letak tepi sahaja. Apa yang kita kena buat sekarang ialah kita kena masukkan kita punya power supply ke dalam kita punya casing dekat sini. Masukkan dia dekat sini dan kita screw. Okay, so selesai screw kita punya power supply, apa yang kita kena buat ialah kabel management. Untuk bahagian atas kita akan masukkan kabel 8 pin tadi. So ini dia kabel 8 pin, kita akan masukkan di bahagian atas. Sebab apa? Sebab dekat motherboard dia punya soket tu bahagian atas paling hujung punya. So kita akan masuk sini. Lepas ni kita akan guna kabel tight, kita akan ikat dia sini, ikat dia sini. Dia ikat kat sini juga? Bukan. Lepas tu dia punya 24 pin punya kabel kita akan masukkan di ruang tengah. Sebab apa? Sebab dekat motherboard soket dia dekat kawasan ni lah. Tapi sebelum tu saya nak tunjukkan kepada anda tempat-tempat yang agak complicated untuk kita sambung, iaitu kabel from panel ke motherboard kita. So kita boleh tengok banyak connector dekat sini, tapi jangan gelabah sebab cara pasang dia actually sama saja dekat mana-mana motherboard. Cuma itulah kita perlukan sedikit knowledge yang basic untuk benda ni. So ini dia connection untuk IO from panel tadi, yang tadilah yang kita nampak reset button, power button,
lepas tu USB 3.0. So apa yang ada dekat sini, kita boleh nampak ada reset switch, lepas tu ada hard disk LED plus minus, ada power switch, lepas tu ada power LED negatif, power LED positif lah. So kita akan cucuk ni dekat benda ni, dekat front panel punya port dekat sini. Actually dekat motherboard dia dah tulis dah yang mana kita kena pasang, yang mana tak kena pasang. Tapi basically kita boleh, biasanya saya akan kira 1, 2, 3, 4 bahagian atas, lepas tu dia ada satu slot kosong, lepas tu bahagian bawah 1, 2, 3, 4, 5 lah. So paling atas dekat kosong tu, dia nak tak nak dia mesti power switch punya. So kita cucuk masuk power switch dekat sini. Kemudian menghadap kepada power switch tak lain dan tak bukan reset switch. So kita masukkan reset switch dekat sini. Masukkan dekat sini. Lepas tu kita akan masukkan hard disk LED di bahagian bawah bersebelahan dengan reset switch dekat sini. Okey, nampak Dan akhir sekali kita akan masukkan positif negatif LED dekat bahagian atas dia, positif dekat luar, negatif dekat dalam. Alright, so selesai pemasangan part yang paling complicated yang ramai orang menangis. Ramai orang menangis ni. Kemudian saya cabut dulu sebab actually kita kena pasang benda ni bila kita nak pasang di bahagian belakang. Cuma sebab saya nak bagi anda nampak pencahayaan yang cantik, that's why saya pasang dekat sini lah. Kemudian kita kena pasang soket untuk USB 3.0. So ini dia USB 3.0. Lepas tu kita pun ada ni HD audio. Nama dia HD audio. So HD audio pun kita akan pasang. Normally tempat dia memang sama saja. Untuk HD audio biasanya dia akan berada di belakang dan kiri, dan kita boleh nampak dia punya soket tu. Anda boleh nampak ada satu pin kosong dekat situ dan kita lagakan pin kosong, kita masukkan dekat sini. So senang saja. Lepas tu USB 3.0 dan kita kena nampak juga HD LED. Lepas tu USB 2.0, USB 3.0. Ni untuk RGB punya, ni untuk ARGB punya. So kita akan pasang, kita akan tengok dia punya hasil macam mana. Sekarang apa yang saya akan buat ialah saya akan pasang motherboard ke bahagian motherboard tray dekat belakang casing ni. Tadi kan kita dah nampak position dia dekat motherboard, kita nak pasang macam mana kan. So sekarang untuk buat cable management, actually cable management ni pengurusan kabel lah. So ada dua matlamat pengurusan kabel ni. Satu, supaya dia punya kosmetik, supaya nampak cantik PC kita, tak adalah kabel tu nampak bersepah kan. Tapi matlamat utama untuk kabel management, supaya kabel tu tak mengganggu airflow ataupun pengaliran udara di dalam casing tu. Terus dia akan mengganggu cooling system casing lah. So kita dah tahu yang kabel front panel ni kita akan pasang dekat motherboard bahagian hadapan. Jadi kita cari lubang yang paling dekat motherboard tu. So ini ialah lubang yang paling dekat. Dalam masa sama kita jangan bagi dia berbelik-belik jugalah. So kita masukkan dekat sini. Sama juga dengan USB 3.0, dia pun berada di bahagian hadapan ni. Jadi kita pun pasang dia dekat bahagian hadapan ni. Lepas tu kita ada HD audio yang dekat belakang tadi, yang saya tunjuk kepada anda dekat belakang sana. So HD audio kita akan pasang dekat belakang. Okay, dan lepas ni kita akan guna kabel tight, kita akan ikat dia ke dekat sini lah. Sekarang kita dah ada susun atur kabel dekat sini yang macam kita buat tadi. Apa yang kita nak buat sekarang ialah kita akan pasang kabel, lepas tu kita akan screw kita punya motherboard. But jangan lupa untuk pasang IO panel ataupun IO shell dekat belakang ni. Biasanya dia ada dalam motherboard. Okay, so kita pasang dekat sini. Hati-hati sebab dia tajam, dia boleh lukakan tangan anda. Ayo, so dah masuk. Dan yang part yang paling serius sebenarnya bila kita nak pasang kita punya motherboard ialah part bahagian atas ni lah, PCIe 8 pin ni. Jadi kita pasang siap-siap dia dekat sini dulu. Yang lain pasang kemudian pun tak ada masalah. Yang ni je, sebelum kita screw motherboard kita patut pasang yang ni sajalah. Dan kita arrange kita punya motherboard supaya masuk dekat IO shell dekat belakang tu. Tapi pastikan tak ada kabel yang tertindih di bahagian belakang. Alright, dah masuk semua, kabel dah ready. Sekarang apa yang kita kena buat? Tak ada benda lain dah, melainkan screw. Kemudian kita kena pasang kita punya graphic card dekat sini. Cara pasang dia senang saja. First kali kita ukur. Ukur apa? Kita nak tahu berapa PCI expansion yang dia guna dan bahagian mana. Sekarang saya dah tahu dia di bahagian atas. Untuk Cooler Master MB320 ni, dia datang dengan PCI expansion yang tak boleh guna balik. Jadi kita patahkan dan dia dah tak boleh guna balik lah. Jadi bila kita nak jual tu, dia punya second value jatuh lah dekat situ. Alamak. Okay, so kita akan guna dua.
Kita akan cucuk dekat sini. Tapi tak ada masalah sebab memang Cooler Master MB320L ni memang dihadiahkan kepada saya. Okey, dah selesai skru dan kita sambung dia punya power supply cable dekat kita punya graphic card. Untuk RX 5500 XT ni dia perlukan 8 pin. So kita cucuk masuk 8 pin. Okey, dah masuk dengan baik, semua kabel dah bersambung. The last thing kita kena buat ialah kita kena buat kabel management di bahagian belakang ni. So di bahagian belakang ni ada satu kabel yang saya belum cerita lagi dia punya asal usul kepada anda, iaitu ARGB dan juga fan punya kabel. Menarik tentang Cooler Master, satu brand yang paling saya suka tentang dia ialah dia selalu bagi kepada kita ni ARGB punya hub ni. So let's say kita punya motherboard tak ada ARGB, tak ada masalah, kita boleh hidupkan dengan SATA kabel ni lah. Jadi untuk bezakan ARGB punya kabel, anda boleh tengok dekat kabel tu dia ada 3 pin macam ni, dia kosong dekat tengah. Okay, so sambungkan ARGB supaya kedua-dua fan connected. Dan daripada sini kita akan sambungkan ke motherboard. Untuk gigabyte dia pakai VDG punya, ini yang lama punya. Dan sini ialah dia punya fan. Jadi kita kena sambung yang ni untuk fan. Dan sekarang kita akan pusing. Lepas tu kita pasang semua kabel ni. Selesai proses pemasangan. Apa yang tinggal lepas tu ialah kita kena install dia punya Windows, install dia punya driver dan juga software game yang kita nak main lah. Kita balik ke studio bersama Abid Cerah. So, terima kasih kepada Cooler Master sebab sponsor saya Cooler Master Masterbox MB320L ni. But to be fair, saya kena cerita kepada anda yang baik dan buruk tentang casing ni. Okey, yang pertama saya nak zahirkan kekecewaan saya terhadap Cooler Master Masterbox MB320L ni sebab dia tak datang dengan exhaust fan. Dia dah datang lengkap dengan 2 ARGB punya fan dekat depan tu, tapi dia tak datang dengan satu exhaust fan dekat belakang. Saya buat eksperimen, saya bandingkan antara MB320L yang tak ada fan dekat belakang dan juga yang ada fan dekat belakang, dan graf dia seperti yang anda dapat tonton sekarang. Jurang perbezaan antara yang pasang dan tak pasang tu sangat besar. That's why saya fikir nak tak nak, kalau anda nak beli Cooler Master MB320L ni, anda kena beli exhaust fan dekat belakang tu lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tentang dia punya aksesori. Cooler Master MB320L atau Cooler Master tu sendiri boleh dikatakan antara brand yang memang offer kepada user aksesori yang lengkap. Dia datang dengan ARGB splitter, ARGB converter untuk mana-mana motherboard yang tak ada ARGB punya port. Dia datang dengan hard disk toolless cage tu, yang kita boleh pasang hard disk tanpa guna skru. Dia dah datang lengkap. Cuma yang tak lengkap dekat Cooler Master dari dulu sampai sekarang ialah dia tak datang dengan rubber grommet, getah untuk kita tutup lubang-lubang kabel management tu. So bagi saya benda tu sepatutnya adalah untuk gaming case 2020 ni. Yang ketiga, tentang kabel management. Part ni saya nak bagi Cooler Master AAA. Sebab apa? Sebab dia punya kabel root power, dia punya lubang-lubang tu lengkap, 2 atas, 2 tengah, 2 bawah. Lepas tu yang paling penting, longkang dekat belakang tu, dekat kawasan atas PCIe 8 pin tu, longkang tu yang menyebabkan casing ni perfect dari segi kabel management. Dan yang keempat, saya tak tahulah benda ni penting ataupun tak bagi anda, tapi as a reviewer, saya nak highlight juga benda ni sebab benda ni bagi saya sangat crucial, iaitu mekanisme macam mana Cooler Master pasang dia punya side panel ataupun tempered glass tu. Kita tak perlu unscrew sampai habis tau. Jadi kita just unscrew dalam separuh macam tu, kita dah boleh cabut dia punya side panel, dan dalam masa tu dia punya skru masih lagi lekat dekat side panel ataupun tempered glass tu. Benda ni bagi saya sangat penting sebab saya seorang yang cuai. Kalau saya cabut skru, saya letak dekat mana-mana, bila saya pergi minum, lepas tu saya datang balik, skru saya dah hilang dah. That's why bagi saya benda ni crucial lah. But for anda, saya tak pasti benda ni penting ke tak. Harga untuk Cooler Master MB320L ni ialah RM249 Malaysia. Dan kalau anda berminat untuk beli casing ni, anda kena pastikan anda invest sedikit duit untuk beli exhaust fan dekat belakang. Tak kisah yang power, tak kisah yang cikai. Sebab kita perlukan satu fan untuk sedut udara panas dari kawasan hadapan. So, itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Manaliza, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa saja, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Tapi kalau anda ada soalan yang urgent, anda boleh DM saya dekat IG. Malam-malam saya akan reply saya punya IG. Biar boh, jumpa lagi. Zuf.